Puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur kepada Allah SWT hari ini dapat kita bersama lagi untuk meneruskan sikit bicara kita berkenaan dengan tafsir ini kan. Suratul Abbas. Awal kan? Awal Suratul Abbas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 hingga 10 Surah Abbas. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم. Syukur kehadrat Allah kerana memberi peluang untuk kita sama-sama membaca beberapa ayat walaupun sikit. Saya berharap dan berdoa semoga yang sedikit ini memberi manfaat yang besar untuk kita di hari akhirat. Semoga apa yang kita baca pada pagi ini menyinari hidup kita sepanjang kita hidup atas muka bumi ini. Yang kedua, semoga ianya menyinari atau menjadi cahaya kepada kita setelah kita berada di alam kubur. Yang ketiga, bila kita berada di padang mahsyar, semasa Allah menimbang amalan kita, semoga ianya menjadi rujhanun fil mizan, yang menentukan timbangan amalan baik kita jadi lebih berat. Yang keempat, kita berharap semoga daripada padang mahsyar kita nak menuju ke syurga, kita akan dipandu oleh ayat Al-Quran ini yang akan menyuluh jalan kita yang sangat gelap pada waktu itu. Perempuan, orang yang tidak ada Al-Quran di dalam jiwanya, dalam dadanya, dalam hatinya, daripada padang mahsyar nak pergi ke titian sirat tu, jalannya sangat gelap. Gelap tak gelap, kata Nabi, kalau tidak ada cahaya, satu langkah pun kita tak berani nak melangkah sebab dia sangat gelap. Kita nak tengok tangan kita ni pun tak nampak. Beberapa hari lepas saya duduk sembang dengan seorang sahabat lah. Dia ni banyak pengalaman dalam hutan. Dia kata dalam hutan ni Ustaz, bila gelap, memang betul-betul gelap, tak nampak. Kawan kita dia belaga hidung ni tak nampak lagi. Dalam gelap betul dia kata. Bila malam lah, malam terutamanya. Tapi gelap macam tu orang asli boleh berjalan biasa. Dahsyat dia kata. Dia boleh jalan tak sesat tu daripada
Yalah, mahir pun gelap, nak nampak tak nampak, macam mana dia melangkah. Yang pertama, yang kedua, perempuan gelap ni dalam hutan lah. Ni konteks dalam hutan. Kita tak nampak benda lain dalam hutan, tapi benda lain nampak kita. Kita maknanya terdedah dengan risiko yang sangat tinggi. Binatang-binatang buas tu dia nampak kita, kita tak nampak dia. Nak lari pun tak boleh. Dia maknanya kalaulah dia terserempak ke macam mana, memang ada kawan saya, dia dapat, tak tahulah Negeri Sembilan agaknya ada nak buat dam Negeri Sembilan ke Johor ke, saya pun tak tahu. Ada nak buat dam baru lah. Jadi sekarang ni tengah survey tanah berapa dalam hutan sana, saya pun tak tahu. Dia kata nak masuk tu survey, bawa motosikal. Dekat belakang motor tu letak besi macam meriam buluh. Macam meriam buluh. Letak kabat, tembak. Supaya binatang buas lari. Tembak. Lalu 2-3 langkah, tembak. Sebab jumpa dengan taik rimau, taik gajah, macam-macam. Tapi bila bunyi meletup-meletup tu, dia pun lari. Wallahualam. Itu salah satu cara dia nak selamatkan diri. Wallahu ta'ala. Itu dunia pun buat. Dunia takut, apatah lagi ke akhirat. Macam mana takut kalau tidak ada cahaya Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran Allah bagi tahu orang yang ada cahaya terang. Sebelum ni saya pernah sebut juga dengan perempuan. Nabi kata cahaya dia terang tu daripada muka dia ni sampai ke, daripada kaki sampai ke kepala, seluruh badan dia, cahayanya terang, lebih tinggi lagi sampai setinggi pokok kelapa, setinggi pokok tamar. Daripada kaki bercahaya sampai setinggi pokok tamar. Itu tingginya. Jauhnya sampai ke Yaman. Daripada Madinah sampai ke Yaman, cerah. Maknanya beribu kilometer cerah. Tapi untuk diri sendiri saja, orang lain tak boleh tumpang. Masing-masing. Kita cerah sampai ke Yaman, orang duduk sebelah gelap, tak boleh nak jalan. Begitulah perempuan. Ada yang mengatakan itu cahaya iman. Ada juga yang berpendapat itu adalah cahaya Al-Quran. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nuruhum, cahaya mereka cerah, bersinar-sinar. Tapi ada orang yang cahayanya makin kurang iman, makin kurang lah. Kurang baca Quran, kurang lah. Ada yang sama tinggi dengan dia je cahaya. Ada yang cahayanya sampai ke dada, cahayanya sampai ke pinggang, ada cahayanya sampai ke lutut, dan ada yang cahayanya pada ibu jari kaki sahaja. Tapi cerah lagi lah, bolehlah berjalan walaupun pada ibu jari kaki. Dan yang lebih malang, ada yang cahayanya sekali menyala, sekali padam. Dah lah kat ibu jari kaki, sekali menyala dia boleh berjalan, padam berhenti, tak berani nak melangkah membuat. Jadi begitulah. Dan ada yang tidak ada cahaya. Ada yang cahayanya separuh jalan, ada yang cahayanya separuh jalan kemudian padam. Tu bagi orang-orang munafik. Orang munafik ada cahaya kemudian padam, kerana dia seolah-olah macam beriman tapi tidak. Jadi dia kata apa? Unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai sahabat-sahabat, tunggu aku nak tumpang cahaya kamu. Tapi tak boleh tumpang. Unzuruna, tunggu naqtabis min nurikum. Aku nak ambil cahaya, nak lalu, nak pergi ke titik yang sirat tu sangat gelap. Sangat gelap. Jadi bagi mereka yang ada cahaya Al-Quran, cahaya iman, bertuahlah mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka cerah, sangat kuat.
Tapi bagi yang tidak, saya pun tak faham juga kalau kita nak banding dengan dunia kita hari ni, tak boleh nak banding lah perempuan ni. Macam mana cahaya untuk kita je, orang sebelah tak dapat cahaya. Kita tahu sekarang pasang lampu ni untuk semua. Kalau lah satu orang kena pasang lampu sendiri, Khamis nak bawa, nak datang nak pakai lampu sendiri. Lampu ni tak boleh. Masing-masing. Datin bawa lampu dia sendiri. Lampu dia terang dia seorang, tak terang kat orang lain. Parah juga. Di akhirat macam tu. Di akhirat macam tu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cuba tengok apa yang nak dinyatakan oleh 10 ayat pertama dari surah Abbas. Surah Abbas ni, puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang cacat penglihatan ataupun OKU penglihatan. Bukan. Mereka suka dengan ayat ni, surah ini. Sebab surah ni membela orang yang cacat penglihatan. Surah Abbas. Kita cuba tengok ayat dia 1 hingga 10 kan. Kita baca ini. Perempuan, ceritanya ayat ni boleh turun, ayat ni turun di Mekah lagi. Ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni cacat penglihatan. Cacat penglihatan. Satu hari dia datang nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia datang nak jumpa Rasulullah, masa tu ada beberapa pembesar Quraisy yang sedang datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang berbicara ni, sebenarnya perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tunggu kalau ada peluang untuk berbicara dengan orang-orang Quraisy. Sebab bukan senang. Dia menentang. Apa yang Nabi cakap semua tak betul. Semua salah. Jadi kalaulah ada peluang untuk bersembang dengan dia orang ni, Rasulullah sangat sukalah. Tiba-tiba datanglah beberapa orang untuk berbual-bual, bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya di antara yang ada ialah Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Abu Jahal, Amru bin Hisham, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu semua orang besar-besar tu. Belum. Semua belum. Abu Jahal memang tak memeluk agama Islam lah. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua beradik. Rabi'ah ni pun seorang pemuka Quraisy. Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Abbas ni ada kata dia masuk Islam awal tapi dia tak hijrah. Ada pendapat kata dia memang lambat masuk Islam. Tahun ke-8 hijrah baru dia memeluk agama Islam. Sebelum berlakunya pembukaan kota Mekah, Abbas memeluk agama Islam bersama dengan Abu Sufyan bin Harb. Itu kalau ikut sejarahnya macam itulah. Jadi Umayyah bin Khalaf, ni pun pembesar Quraisy. Ya? Mungkin tahun ke-8 bersama dengan Abu Sufyan. Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy yang sangat berpengaruh.
Tapi dia macam kita kata apa, golongan yang senior lah dalam masyarakat Quraisy ni. Kalau nak banding dengan Abu Jahal ni orang muda. Al-Walid bin Mughirah, seorang yang sangat disanjung tinggi oleh Quraisy. Al-Walid, sehingga orang Quraisy menganggap Al-Walid bin Mughirah ni lebih berwibawa daripada Nabi Muhammad. Mereka menganggap kalau Allah nak pilih jadi Rasul, pilihlah Al-Walid bin Mughirah. Kenapa pilih Muhammad? Bagi dia Al-Walid bin Mughirah adalah lebih berwibawa daripada Nabi Muhammad. Bagi orang Quraisy lah, dia ada dua orang. Minal qaryataini azim, daripada dua perkampungan. Satunya daripada Mekah, nama dia Al-Walid bin Mughirah, ayah pada Khalid Al-Walid, bapa pada Khalid Al-Walid. Dan yang keduanya yang ada di Taif, Urwah Al-Thaqafi, daripada Bani Thaqifah. Al-Thaqafi, itu pun bagi mereka kandidat yang lebih sesuai untuk jadi Rasul berbanding Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pilihan Allah. Nabi Muhammad pilihan Allah. Mungkin yalah, kita manusia ni perempuan, untuk kita nak pilih jadi calon, selalu kadang-kadang tak menepati cita rasa kita kan. Tapi itu yang dipilih oleh pemimpin. Peringkat kaum B ni tak puas hati, kenapalah orang macam ni dipilih jadi calon. Rupanya perempuan bukan kita je. Allah pilih Nabi Muhammad, orang Quraisy ada pilihan sendiri. Allah pilih Nabi Daud untuk jadi raja, jadi pemimpin. Orang-orang zaman tu ada calon lain, ada kandidat lain. Dia kata Nabi Daud tak sesuai nak jadi nabi, nak jadi raja. Kenapa raja macam ni? Banyak lagi nabi-nabi lain. Bila Allah pilih, mereka kata kenapa pilih dia ni? Kenapa pilih? Jadi sebenarnya saya tengoklah, masalah nak pilih ketua ni memang masalah, kan? Memang problem besar nak pilih ketua yang tepat dengan selera. Yang pertama. Yang kedua, bukan semua ketua yang dipilih itu tidak susah nak dapat puas hati semua orang, kan? Mungkin ada setengah orang suka, mungkin ada setengah orang lain tak suka. Jadi sebenarnya bukan pemimpin je, orang yang mengajar pun sama juga. Orang yang mengurus surau ke masjid ke, nak dapat puas hati semua orang memang payah. Ada orang yang suka, kalau dari segi ceramah lah, ada orang suka yang berbentuk akademik, daripada mula sampai hujung semua cerita, knowledge. Bagi setengah orang, beratnya macam belajar universiti. Setengah orang dia suka yang jenis lawak-lawak sikit, kan? Lawak lah, seronok. Ada setengah orang dia jenis suka penceramah yang jenis semangat. Bum. 1 jam dia bercakap tak berhenti, non-stop. Semangat merah muka-muka, berpeluh. Ada setengah orang macam-macam, kan? Macam-macam. Jadi kita nak kata macam mana, nak cari, nak puas hati semua orang, memang tak dapat. Kita tengok Nabi Muhammad sendiri seronok bila pembesar-pembesar Quraisy itu datang, jumpa, ada peluang untuk berdiskus. Sebenarnya perempuan, orang Quraisy ni, mereka tak terdedah. Yang mana tak terima tu sebenarnya, dia orang tak bagi peluang untuk mendengar, untuk bawa diri dia dengar apa yang Nabi Muhammad cakap. Dia orang tak nak dengar. Kalaulah dia orang dengar, nescaya dia orang akan ikut. Sebab kebenaran tu tak boleh dinafikan.
Tapi perempuan nak buat macam mana? Itu sebab dari sudut pendidikan, saya pun tak tahu, kena tanya cikgu-cikgu yang lebih berpengalaman. Cikgu Zahra, cikgu guru besar kita. Ha? Ramai cikgu-cikgu sini kan. Tapi kalau ikut apa yang saya baca lah, tak tahu betul ke tak. Belajar ni perempuan, 80% adalah emosi. Kalaulah perempuan datang dengan emosi yang baik, maknanya 80% perempuan boleh faham, insya-Allah. Tapi kalau datang tu malam tadi bergaduh dengan suami, ataupun nak turun tadi entah macam-macam, menyebabkan emosi tu terganggu, duduk dalam kelas pun bukan dia faham. Minta maaf lah kan, saya tak tahulah ni, saya tembak ni. Kalau kalau senapang saya yang berkualiti, dia tembak kena. Kalau tembak tu tak kena, maknanya senapang tak berapa berkualiti. Tapi begitulah perempuan, emosi macam-macam. Daripada tempat kerja terganggu, Allah, hari ni aku nak pergi kelas pekerja, aku tak sampai-sampai lagi ni. Bila ni? Kenapa pula datang lambat? Katalah. Contohlah kan. Patut selalu datang awal, dia tahu dah aku nak pergi kelas, datang lambat juga. Aduh. Emosi sebenarnya sangat memainkan peranan dalam kita nak belajar. Tambah-tambah kalau belajar yang jenis menghafal, Allah, perempuan, emosi sangat memainkan peranan. Tapi tak apalah perempuan, duduk dalam kelas tu ada manfaat. Faham ke, tak faham ke, ada pahala insya-Allah. Dan ada keberkatan. Tak dapat ilmu, dapat pahala. Pahala. Kalau dapat ilmu, kira bonus lah. Kalau perempuan duduk sini 1 jam, ataupun mungkin perempuan duduk lebih lama lagi daripada saya, 2 jam, kerana menunggu ustaz datang lambat. 2 jam perempuan tunggu, 1 je perempuan dapat belajar. Alhamdulillah. Tak payah banyak lah kan, tak payah target banyak. 1 sekali datang, ada 1 benda yang boleh bawa balik, kilas-kilas bawa balik. Boleh lah letak dalam poket. Orang tanya, poket tak bocor. Kalau poket bocor lagi tak dapat. Wallahu a'lam. Apa nama? Ada imam Mekah satu kali dia berkhutbah. Dia kata apa? Cerita tentang kantung yang bocor. Kantung yang bocor ni maksudnya kantung pahala. Dah buat pahala, tapi kantungnya bocor, tak dapat. Orang yang bersedekah, pahalanya besar, 700 kali ganda. Tapi kalau dia ungkit, kantung dia bocor. Ni dia ni dulu tak sedar. Tak sedar diri. Dulu akulah bantu dia. 10 tahun yang lalu akulah tolong dia ni sampai dia jadi macam ni, jadi orang ni. Kalau aku tak bantu dia dulu, tak jadi orang. Tapi sekarang dengan aku pun dia tak kenal. Dia ungkit, habis bocor kantung. Tak dapat pahala. Atau orang yang berqiyamul lail pagi, setiap malam berqiyamul lail, tapi bila siang hari mulutnya sarsar, kata Nabi. Sarsar maksudnya mulut dia suka bercakap, tak ada insurans, cakap semua benda, habis semua orang terasa. Dia ni kalau bab sembahyang malam, dahinya lekuk hitam, tapi mulutnya laser kan, kantung bocor. Kantungnya bocor. Maknanya pahala tak ada. Buat baik, perempuan, puasa, qiyamul lail, sedekah, semua macam baik. Tapi bergaduh sana sini, putus hubungan silaturahim sana, putus hubungan silaturahim sini, itu pun kantungnya bocor. Wallahualam, itu sebentar. Selingan. Selingan pun tajuk belum masuk.
Okey perempuan. Jadi bila Nabi tengah-tengah sembang tadi dengan pembesar-pembesar Quraisy, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum ni. Dia datang, dia dah Islam. Tapi orang buta ni perempuan pernah tak bersahabat dengan orang yang cacat penglihatan ni? Pernah tak bersahabat? Perempuan, dia orang punya emosi lagi cepat terganggu. Betul perempuan. Dia memang sensitif, dia lebih 10 kali ganda kita. Sensitif sangat. Saya dulu masa belajar dekat Pusat Islam tahun 89 91, sebelum ada Darul Quran dululah, kecil-kecil masjid negara. Adalah satu kelas. Kita orang ada 3 kelas. Ada satu kelas Braille. Kelas tu Braille, semua pelajar buta, belajar Quran. Itulah saya rasa saya dengar lah, Braille Al-Quran yang pertama di dunia daripada Malaysia. Daripada Malaysia. Braille pertama Al-Quran. Ustaz Makno tu lah. Ustaz Makno tu dia 50% buta. Dia boleh baca, tapi maha kaya Tuhan perempuan. Orang yang celik ni, dia tak selesa nak baca dengan tangan. Dia memang selesa nak baca dengan mata. Kita yang celik ni, nak belajar Braille tak pandai-pandai. Saya tak pandai-pandai. Saya tak tahu, mungkin saya ke benak, emosi tak betul ke macam mana, tak tahu. Belajar Braille tak pandai-pandai. Hari-hari. Ya betul perempuan. Macam mana nak baca dengan tangan macam ni? Kan? Mata. Ustaz yang mengajar tu, dia sebelah je buta. Sebelah ni kabur sangat. Dia baca buku macam ni. Tapi dia lah guru pertama mengajar Braille. Braille Al-Quran. Braille Al-Quran. Cikgu Ustaz Makno. Mana duduk pun tak tahulah sekarang ni. Jadi perempuan, saya nak cerita, saya ni jenis suka kacau. Orang budak-budak Braille ni, kalau saya masuk saya kacau. Diorang ni perempuan, kalau perempuan mengajar dia, perempuan tak boleh suruh orang yang sama. Setiap kali masuk suruh orang yang sama. Setiap kali masuk suruh orang yang sama. Sebut nama orang yang sama. Dia kata kita sayang dia. Kita sayang orang tu. Sebab dia tak nampak ekspresi muka. Dia kata, kan tambah orang yang kita tak pernah sebut nama, ataupun namanya asyik lupa-lupa je, tu dia kata kita tak ni dengan dia lah, tak serasi ke macam mana. Jadi dia orang ni cepat, betul sensitif perempuan. Kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi dia orang dah terasa hati lah. Mudah sangat terasa hati. Tapi itulah yang nakal boleh tahan nakal. Saya masa tu duduk masa tahun 89 tu, asramanya dekat komplek Belia, Ceras tu kan, Batu 3.5 tu. Duduk sekali dengan atlet-atlet tu. Jadi termasuklah ada pelajar-pelajar Braille pun duduk sekali gitu orang kan. Ada seorang pelajar Braille ni, Allah, nakalnya. Petang tak ada kelas kan. Kita orang kelas sampai pukul 2. Lepas pukul 2 balik asrama. Bila balik pukul 5, pukul 4 dia keluar. Balik pukul 5, pukul 4 pagi. Tak tahulah, buta merayak. Hari-hari perempuan. Lepas tu pergi kelas, tidur. Tapi dia ni budak bijak tau. Budaknya bijak. Masa dia ambil SPM, dia dapat masa tu lah 16 aggregate, kira tinggi lah. Nisbah dengan budak Braille kan. Budak bijak. Tapi dalam kelas, tidur. Mana dia pergi pun tak tahu. Tanya sensitif. Tapi saya pernah agak tanya, engkau balik malam-malam ada teksi ke? Kan takut kena tipu, kena belasah orang. Dia kata dia nak balik, dia orang buta senang dia kata. Menjerit kuat-kuat. Menjerit kuat-kuat, nanti orang datang. Orang tanyalah apa hal. Saya nak balik, nak pergi, ada teksi. Silat-silat balik free. Nakal perempuan yang nakal. Yang nakal-nakal. Satu. Yang kedua, saya respect orang buta ni. Bahasa jiwang dia, alamak.
Ha? Memang kalau perempuan cakap telefon dia orang ni cair hati. Cair meleleh. Betul perempuan. Oh, bahasanya romantik cakap. Itulah. Memang bahasa memang saya respect lah. Kalau dia mengarang bahasa ni, dia bukan macam orang bisu. Orang bisu bahasa terbalik-balik tau. Orang bisu bahasa dia terbalik-balik. Orang buta ni, oh romantik sungguh bahasa. Ada satu orang yang buta ni juga, dia nampak, tapi mungkin dalam 20% cukup nampak gambar tak kenal lah kan. Tapi dia boleh berjalan. Kalau tak pakai ni apa? Tak pakai tongkat dia boleh jalan. Jalan tapi dia dekat, kadang-kadang hampir-hampir terlanggar orang. Dia pakai tongkat bila tau? Bila nak naik bas. Sebab bila keluar tongkat free. Bila naik bas, dia bawa keluarlah tongkat dia, letak pegang tangan. Padahal bila turun bas simpan dalam beg. Tongkat, kira tongkat dia kan boleh lipat-lipat kan. Oh, pan macam-macam orang buta ni pun. Jadi nak cerita yang si sahabat ni, dia salah seorang yang jadi tukang azan zaman Rasulullah. Selain daripada Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan, bukan setakat tukang azan, Rasulullah pernah melantik dia memangku menjaga Madinah bila Rasulullah keluar pergi perang. Lantik Abdullah bin Ummi Maktum memangku untuk jaga Madinah. Itu hebat Abdullah bin Ummi Maktum ni. Dia hebat. Bila dia datang perempuan nak jumpa Rasulullah, Rasulullah rasa macam terganggu sebab Rasulullah tengah nak fokus kepada pembesar Quraisy, nak dakwah, nak ajak dia masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah rasa macam terganggu. Bila Rasulullah rasa macam terganggu, Rasulullah tak layan lah dengan layan yang sepatutnya. Maka dia pun terasa. Tu saya nak cerita tu. Emosi orang yang macam ni memang cepat. Dia terasa dan dia pun tinggal majlis tersebut. Dia pun tahu agaknya macam mana. Maka Allah SWT turunkan ayat ni menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada tetamu, layan sama rata. Siapa saja tetamu, layan. Maknanya ini adab bila berinteraksi dengan seseorang. Yang pertama kita dah baca dulu dalam Syama'il. Rasulullah bila bercakap, dia tak bercakap kalau dia tak menghadap. Rasulullah bila nak bercakap, dia akan menghadap baru dia bercakap. Dia tak bercakap macam tu ke. Ataupun bercakap daripada jarak yang jauh. Oi! Rasulullah tak ada. Itu adab. Rasulullah bercakap, nak bercakap pergi dekat. Rasulullah tidak menjerit bercakap. Dan tidak bercakap separuh badan, penuh badan Rasulullah akan bercakap. Itu adab Rasulullah. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis, dalam Syama'il juga ada sebutkan, seorang yang kurang sempurna akalnya datang nak jumpa Rasulullah, Rasulullah layan. Kanak-kanak datang, Rasulullah layan. Rasulullah layan semua orang. Orang kafir datang, Rasulullah layan. Pembesar Quraisy jahat Yahudi yang memusuhi Rasulullah datang, Rasulullah layan. Itu Rasulullah. Pernah satu ketika wakil daripada Rum sana, daripada Rum ni, daripada Syam, daripada Syria, datang ke Madinah nak jumpa Rasulullah. Wakil wakil daripada Musailamatul Kadzab. Sorry, saya minta maaf, bukan daripada Rum. Musailamatul Kadzab. Siapa Musailamatul Kadzab ni? Rasul palsu yang mengaku jadi Rasul. Dia ni ada pada zaman Rasulullah masih hidup. Dia pernah hantar 2 orang wakil jumpa dengan Rasulullah, bawa surat nak beritahu kepada Rasulullah dia juga dilantik jadi Rasul.
dan dia nak bagi kawasan dengan Rasulullah. Dia belah-belah Iraq sana. Rasulullah belah-belah Madinah. Jadi dia nak bagi kawasan lah. Sebahagian untuk dia, sebahagian untuk Rasulullah. Dua orang wakil yang datang jumpa Rasulullah ni, Rasulullah layan dia baik-baik. Tapi Rasulullah cakap apa? Kalaulah dalam Islam itu harus kita bunuh duta-duta yang dihantar, aku bunuh dah kamu berdua ni, kata Rasulullah. Aku bunuh kamu berdua ni. Tapi sebab dalam Islam, duta yang dihantar tidak boleh dibunuh, maka aku terima surat, bagi kau balik, bebas. Musailamatul Kadzab. Jadi Musailamatul Kadzab ni, dia dah agak lama jadi Rasul. Pengaruh dia pun besar, perempuan. Pengikut dia puluhan ribu pengikut dia. Masa zaman Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, di antara yang awal juga Abu Bakar buat ialah memerangi rasul-rasul palsu ni. Ada beberapa orang. Bukan Musailamatul Kadzab saja, ada lagi beberapa orang yang lain. Beberapa orang. Tentera dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Hampir tewas Khalid Al-Walid memerangi Musailamatul Kadzab. Sebab dia punya kuat, tentera dia kuat. Mana pengikut dia ramai. Tapi akhirnya kebijaksanaan Khalid mengendali tentera menyebabkan dia menang juga akhirnya. Dan kalau mengikut riwayatnya, ada dua riwayat yang membunuh Musailamatul Kadzab ni. Tapi riwayat yang kuat mengatakan Wahsy membunuh Musailamatul Kadzab. Wahsy yang bunuh Hamzah. Dia bunuh Hamzah, dia juga bunuh Musailamatul Kadzab. Dia kata apa? Wahsy kata, tangan aku ni pernah membunuh orang yang paling Rasulullah suka, dan aku juga membunuh orang yang paling Rasulullah benci. Musailamatul Kadzab. Wallahu a'lam. Dia kira macam dapat tebus lah. Bila dia berjaya bunuh Musailamatul Kadzab, dia letak terus senjata, tak join perang, tak. Dia tak nak, sebab dia pernah memerangi Hamzah sehingga Hamzah terbunuh. Wahsy. Tapi masa tu Rasulullah dah tak ada. Wallahu a'lam. Okey, puan-puan. Kata Abdullah bin Maktum kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Kerana Nabi masih melayani orang-orang terkemuka itu, maka ia ingin kalau Abdullah ini sabar sedikit dan tidak mendesak kepadanya, sehingga muka Nabi SAW menjadi masam dan berpaling daripada Abdullah bin Maktum. Abasa ni makna dia mengkerutkan muka. Abasa tu maknanya Rasulullah mengkerut, muka Rasulullah berkerut-kerut bila Abdullah bin Maktum ni datang nak jumpa dengan dia. Abasa. Macam kita tengok, kita apa, makan benda masam ke apa ke, berkerut. Itu panggil abasa. Dalam bahasa Arab. Wa tawalla, dan berpaling. Maksudnya Rasulullah nak layan sekejap lagi. Tapi kata para ulama, Allah SWT tegur Nabi bukan untuk menghina Nabi, bukan nak menjatuhkan maruah Nabi, tidak, tetapi nak melengkapkan lagi adab yang ada pada Nabi, supaya adab Nabi itu dengan pergaulan lebih besar, lebih hebat, lebih sempurna. Bila ditegur, itu sebab kita bila ditegur, jangan kita rasa macam setiap teguran tu menunjukkan orang tak suka kita. Tidak. Kadang-kadang orang tegur tu nak supaya kita jadi lebih baik. Cuma kadang-kadang puan-puan, teguran tu al-maklum sajalah. Kadang orang yang menegur pun ada emosinya juga, kan? Kadang-kadang dia tegur tu niatnya baik dah, tapi cara penyampaiannya tu kadang-kadang boleh mengguris hati dan sebagainya. Macam-macam lah. Jadi Abdullah bin Maktum datang, Rasulullah terasa, dan Rasulullah berkerut muka Rasulullah. Dan Abdullah bin Maktum pun rasa yang dia ni tidak dilayan, dia pun cabutlah.
Bila dia cabut, maka Allah SWT turun ayat ni untuk menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersikap lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi puan-puan, itu saya kata tadi, OKU penglihatan dia orang suka ayat ni. Maknanya ayat ni membela dia orang. Jangan kita pandang sebelah mata lah, maksudnya dengan dia orang ni. Bagilah layanan yang sama. Seperti orang lain juga, kalau orang lain ada hak, kita pun kena bagi hak yang sama kepada mereka. Jangan kita anggap mentang-mentang lah dia ni tak nampak, maka kita pun layan dia pun lebih kurang. Dia pun ada perasaan juga perempuan. Sebahagian mereka ada golongan profesional yang sangat hebat. Macam apa nama? Profesor Dr. Mahasan Mahasan. Hebat. Buta tapi hebat. Ya. Doktor. Dan ramai dah OKU penglihatan ni daripada orang buta. Yang hebat. Jadi sepatutnya kita kena bagi ruang yang sama rata dengan dia orang, dengan kita. Tapi yalah, bila kita yang mengurus, dia pula buta macam tu, ramai yang mengambil kesempatan ke atas mereka. Tidak terkecuali juga yang dia orang sendiri pun kadang-kadang menyebabkan orang pandang sepi dengan dia. Kadang-kadang dengan sikap dia orang sendiri yang macam tadi saya sebut kan, tak senonoh kadang. Wallahu a'lam lah perempuan. Kalau yang lelaki suka duduk sebelah perempuan, kadang-kadang macam-macam perempuan. Betul. Saya bukan kata nak tipu ni kadang-kadang. Bukan kata, tapi yalah, dia pun manusia kan, ada nafsu, ada apa semua juga. Cuma dia tak nampak mata je. Wallahu a'lam. Kadang-kadang dengan sikap sebahagian daripada mereka tu yang menyebabkan orang pandang negatif terhadap dia orang. Tapi tak terkecuali ada yang berjaya, yang hebat, yang ada bisnes yang besar dan sebagainya, tapi buta, ada lawyer dan sebagainya. Maknanya dia orang ni pun ada potensi dalam hidup mereka sendiri. Dari sudut Islam, Rasulullah layan sama rata. Lepas daripada peristiwa ni, Rasulullah layan Abdullah bin Ummi Maktum sama rata macam yang lain. Ada seorang lagi sahabat Nabi, buta juga. Tapi dia tak aktif macam Abdullah bin Ummi Maktum ni. Sebab setengah orang buta tu dia aktif, setengah tu tak aktif. Jadi bila dia tak aktif, maksud tak aktif ni, dia sukar bagi dia. Nak pergi sendiri ke Masjid Nabawi, kalau sendiri-sendiri tak boleh pergi. Kalau ada orang bawa, barulah dia boleh pergi. Rumah dia pula agak jauh daripada Masjid Nabawi. Pernah satu ketika, dia minta Rasulullah datang rumah dia, sembahyang ke atas rumah dia. Sebab apa? Tempat yang Rasulullah semayang tu, di situlah dia nak jadikan tempat dia semayang. Rasulullah pergi dan Rasulullah semayang di satu sudut dekat rumah dia, dan di situlah kalau dia tak pergi ke Masjid Nabawi, di situlah tempat dia semayang di Madinah. Tapi dia agak jauh daripada Madinah Al-Munawwarah, daripada Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi perempuan, sebenarnya satu sudut yang lain, Allah nak mengajar kita supaya kita juga bersikap adil dengan semua orang. Kalaulah dia ni seorang yang cacat, tak kira apa cacat perempuan, dia ada hak untuk hidup, maka kita bagilah hak dia. Kalau dia buta, ada hak dia juga untuk hidup, untuk cari rezeki, untuk apa semua. Jadi kita kalau boleh layanlah. Tambah sekarang ni ada, ialah masa saya dulu pun ramai jugalah yang buta-buta ni menghafal Quran. Menghafal Quran 30 juzuk hafal. Di antara yang awal, Ali Badri lah. Perempuan kenal ke tak tahu. Dia ni buta tapi baca perempuan macam Arab. Macam Arab. Dia ada dapat, dia belajar Al-Quran ni, dia ada sanad ni kan. Sanad ni pun sebenarnya dia tak sama di antara satu orang dengan satu orang. Kadang-kadang orang Arab ni pun dia bagi kerana dia kesian. Ada yang betul-betul, kalau bagi betul-betul tu,
Maknanya bila orang ambil sanad dia, maknanya dia salah seorang. Macam mana saya nak cerita? Masuk dalam rantai sanad-sanad tu lah. Dan dia ni masuk Ali Badri ni. Sebab dari segi bacaan dia, makhraj dia, oh memang TikTok Arab pun kagum dengan cara dia sebut baca. Dulu dia duduk belah-belah Alam Shah ni. Saya pun tak tahu sekarang dia duduk mana. Tapi dia ada 2 isteri lah masa tu. Masa tu lah. Sekarang ni saya tak tahu. Nama dia Ali Badri. Dia lebih senior pada saya. Dia di antara orang yang awal menghafal Quran buta. Dia pergi Mesir. Satu orang. Yang kedua, saya ada seorang kawan juga daripada Kelantan. Nama dia Azhari. Dia ni saya respect perempuan. Dia belajar UM, dia ambil diploma sejarah dan tamadun Islam. Dia dapat anugerah dekan sebab dia dapat kelas pertama. Hebat dia. Buta, tapi pergi mana-mana, naik bas, taksi sendiri. Dia hafal Quran 30 juzuk dalam masa 7 bulan. Dia datang tempat kita orang duduk menghafal dekat pusat Islam tu sekitar bulan 2 tahun 90. Dia tanya, musabakah bulan berapa? Dia orang cakap lah musabakah dalam 7 bulan 8 bulan lagi, bulan 10 11 macam tu gitulah. Dia kata dia belum menghafal lagi, insya-Allah dia nak masuk musabakah tu yang 30 juzuk. Hafal 30 juzuk. Dia datang 7 bulan kemudian, dia memang habis lah. Dah hafal dah 30 juzuk. Dan dia masuk wakil negeri mana, saya tak ingat. Wakil wilayah kot. Tapi masa tu dia tengah sakit, kena sorong dengan wheelchair sebab dia jatuh daripada bas. Tulang belakang dia. Akhirnya dia lumpuh, sekarang dah meninggal. Perempuan tolak dengan wheelchair, dapat nombor 3 seluruh Malaysia masa tahun 90. Tu Azhari, hebat. Saya pergi rumah dia dekat Pasir Mas. Saya pergi masa dia sakit, tengah lumpuh tu, jatuh, ekoran jatuh tu, dia jadi lumpuh. Dia kata, tak tahulah, susah hati dia kata, sebab nak baca Quran tak boleh nak tarik nafas, sakit tulang belakang dia. Tarik nafas dia rasa sakit. Jadi dia kata dia mengulang Quran, dia pasang kaset. Masa tu pakai tak ada CD lagi, pasang kaset. Ulang dengar macam tu je lah dia kata. Tapi insya-Allah ingat lagi dia kata. Dia kata dia masih ingat lah Quran. Walaupun dia dah tak boleh bangun macam tu, masih ingat. Masya-Allah. Kuat betul ingatan dia. Itu di antara orang yang kuat ingatan. Ramailah lagi yang lain tu biasalah. Macam kita jugalah. Ingat, lupa. Sebenarnya perempuan menghafal, lupa, itu normal. Kalau perempuan menghafal, tak lupa, itu luar biasa. Kalau perempuan menghafal, lupa, itu normal. Hafal, tak lupa, itu luar biasa. Nak cari yang luar biasa tu jarang lah. Ada mungkin, tapi okey perempuan. Jadi dalam ayat ni, yang pertamanya mengajar kita adab supaya kita tidak mendahulukan sesiapa yang datang tu. Kita tak tahu sebenarnya, kata Allah, siapa yang lebih berpotensi untuk memberi manfaat pada kita, perempuan. Kadang-kadang belum tentu seramai ni kawan yang kita kenal. Satu hari mungkin seramai ni tak boleh nak membantu kita. Yang membantu kita ialah orang yang kita tak kenal, tak pernah kenal. Kadang-kadang yang kenal ni semua tak boleh nak membantu. Mungkin satu hari. Jadi itu sebab kita tak tahu. Entah-entah yang buta ni akan bantu kita. Entah-entah orang yang dulunya kita rasa dia ni musuh kita, tiba-tiba satu hari dialah yang banyak membantu kita. Anak-anak pun macam tu juga. Jangan kita pilih kasih anak ni kita bagi kat dia harta lebih. Kenapa? Kita nampak dia macam baik, mungkin dia boleh membantu kita di hari tua nanti. Allah kata,
Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapa kamu ke, anak kamu ke, kamu tak tahu siapa yang lebih dekat untuk memberi manfaat kepada kamu. Suratul Nisa. Mungkin anak yang ni, mungkin anak yang ni kita pun tak tahu. Mungkin anak yang kita selalu bully dia tu, dan tak bila besar dia yang banyak bantu kita. Yang kita tatang bagai minyak yang penuh, bila dia besar, dia pun tak ingat kita. Kan? Tak mustahil berlaku macam tu perempuan. Dalam keluarga. Kadang-kadang yang kita harap-harap boleh bantu, tengok bukan bantu, menimbulkan banyak masalah. Sikit-sikit masalah. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Perempuan ada anak masing-masing, boleh nilai. Wallahu a'lam. Begitulah perempuan, kita dalam hidup kita tak tahu masa depannya untuk siapa, kita bersama dengan siapa, kita tak tahu. Kita tak tahu. Oleh sebab itu Allah SWT mengajar kita supaya bila kita ada tetamu, ada orang kenal, layanlah sama rata. Sebagaimana Nabi SAW ditegur untuk melengkapkan lagi akhlak Nabi yang dah sedia tinggi. Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat agung, sangat besar, sangat hebat. Akhlaknya sangat baik. Wallahu ta'ala a'lam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau kita tengok dari segi perkembangan awal, nampak macam Abu Lahab lebih bermanfaat daripada adik-beradik lain, pakcik-pakcik dia yang lain. Daripada lahir, Abu Lahab ni, masa Aminah mengandung, Abu Lahab ni kaya pun. Dia ada beberapa orang hamba, dia suruh hamba-hamba dia ni, ada sebahagiannya, pergi tengok-tengoklah Aminah tu, adik ipar dia. Apa yang dia perlu, tolonglah. Apa yang boleh bantu-bantulah. Sehingga bila Aminah melahirkan anak, lahir anak lelaki. Anak lelaki ni menjadi kebanggaan orang zaman tu. Kalau lahir anak perempuan, dia orang sedih. Lahir anak lelaki, dia orang seronok. Dia hamba kepada Abu Lahab bernama Thuwaibah Al-Aslami. Dia ni hamba Abu Lahab sebenarnya. Bila Aminah melahirkan anak lelaki, dia terus pergi cari tuan dia, nak bagi tahu kepada Abu Lahab, tuan Abu Lahab, adik ipar kamu telah melahirkan anak lelaki. Nak beritahu tu je. Bila dia cakap macam tu, Abu Lahab memerdekakan dia. Seronoknya dapat anak buah, anak saudara lelaki ni, merdekakan Thuwaibah. Saya tak tahu binti apa, tapi lebih dikenali Thuwaibah Al-Aslamiyah. Jadi dia duduklah dengan Aminah, bantu Aminah. Itu yang dia jadi ibu susu Nabi yang pertama. Dia menjaga Aminah daripada awal. Thuwaibah. Hari ketujuh, dia memberi beberapa ekor kambing dan unta untuk diorang daripada zaman jahiliah lagi perempuan. Hari ketujuh buat kenduri. Seronok, gembira dengan kelahiran. Jadi budaya ni Nabi pakai sampai ke kita Islam. Hari ketujuh, kita sunat. Yang pertama, isytiharkan nama. Perempuan ada nama, walaupun dah belum lahir dah ada nama, jangan isytiharkan. Sunnahnya isytihar pada hari ketujuh. Yang kedua, botakkan kepala. Hari ketujuh, botakkan kepala. Yang ketiga, korbankan kambing. Akikah. Pada hari ketujuh. Sunat. Hari yang ketujuh. Kalau bagi budaya Arab, hari ketujuh juga mereka bersunat atau berkhitan. Kalau bagi lelaki, berkhitan. Nabi kita pun sebenarnya ada dua riwayat. Ada riwayat mengatakan Nabi lahir-lahir dah khitan.
ada riwayat mengatakan Nabi dikhitankan pada hari ke-7. Orang Arab perempuan, saya dulu anak saya umur 2 tahun. Baru nak bersunat. Kan? Bila pergi nak bersunat, kenapa lambat bersunat? 2 tahun lambat dia. Orang Melayu umur 12 tahun. Dia dah ada jannam. Apa dia? Itulah. Allah Akbar. Macam-macam. Jadi Nabi kalau nak dikirakan, akhlak dia memang dah tinggi, dah hebat. Tapi melengkapkan lagi akhlak dia. Ialah mungkin hubungan dengan kadang-kadang kita berlaku tak secara tidak sedar. Kita tak layan orang. Setengah orang kita jumpa kita senyum, setengah orang jumpa tak senyum. Itu pun satu hal juga. Sedangkan dalam Islam, puan-puan, di antara tanda akhir zaman, Nabi cakap, orang Islam hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Jumpa orang Islam yang tak kenal, tak bagi salam. Jeling mata pun tak. Maka kalau orang jeling pun dia marah. Kalau orang jeling, dia jeling marah pula kan. Bukan kata nak bagi salam pun takut. Saya dulu pernah saya cakap macam ni juga dekat satu surau. Ada seorang ni, dia mengadulah. Dia kata, ustaz, ada neighbor saya ni, jiran saya ni, bangun pagi cuci kereta pakai seluar pendek. Kalau saya tegur, saya balik pada surau ni, kuliah subuh, Assalamualaikum. Macam buat dengar tak dengar je. Tak tahulah pekak ke apa, tak tahu. Saya kata kat dia, dia tak dengar kot, memang dia pekak ke apa. Tak tahulah ustaz. Tapi kalau kawan-kawan dia datang, morning. Cepat je morning. Kalau morning tu cepat je dia kata. Bila kita bagi salam macam jawab je. Nak tak nak je. Wallahualam. Jadi tu perempuan, kadang-kadang ialah bukan kita tak nak bagi salam, tapi nak bagi salam takut orang tak bagi respon kan. Responnya tak apa bagus. Itu yang jadi masam jugalah kita pun. Wallahualam bisawab. Padahal kalau senyum tu kan dapat pahala. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tiada kamu ketahui mungkin dia yang buta tu, Abdullah bin Ummi Maktum, ingin membersihkan diri daripada segala dosa yang dia rasa diri dia berdosa, dia nak sucikan diri. Berbanding dengan Quraisy tu, kamu rasa macam potensi besar, tapi belum tentu. Bahkan kalau kita tengok ramai-ramai itu, Umayyah bin Khalaf mati kafir dalam peperangan Badar. Al-Walid bin Mughirah mati tak masuk Islam juga. Utbah Syaibah bin Rabi'ah juga tak Islam. Abu Jahal tak Islam. Yang Islam hanya Abbas bin Abdul Muttalib. Maknanya ramai yang tak Islam. Tak ada manfaat lah maksud. Sebab kita tak tahu. Walaupun dia figure yang besar, belum tentu dia boleh memberi manfaat besar kepada kita. Kadang-kadang kita tengok, ini figure besar ni, memberi manfaat ni. Kita tak tahu, entah-entah dia datang, kehadiran dia menimbulkan masalah. Kita tak tahu. Tak mustahil. Jadi puan-puan, melayan biasa merata. Itu yang dinyatakan. Nabi SAW bila Suhail bin Amr, beberapa pemuka-pemuka Quraisy lah, Muawiyah, di antaranya Abu Sufyan bin Harb, bila mereka memeluk agama Islam, mereka ni pergi ketuk pintu Rasulullah pagi-pagi. Dia harap Rasulullah bagi respon yang baik kepada mereka. Maknanya layanan yang lebih baik daripada orang lain lah. Sebab dia ni pemimpin. Tapi perempuan, bila Rasulullah bawa keluar makanan, Rasulullah tak panggil, tak tanya nama dia orang. Tak tanya mana Abu Sufyan, mana Suhail bin Amr dan sebagainya. Rasulullah tak tanya. Mana Safwan bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf ni anak dia sempat masuk Islam. Nama dia Safwan bin Umayyah. Setelah tewas dalam peperangan semasa pembukaan kota Mekah,
Dia memeluk agama Islam. Safwan bin Umayyah, Umayyah bin Khalaf. Jadi perempuan, bila Rasulullah bawa hidangan, makanan, di antara orang yang Rasulullah panggil, mana Bilal bin Rabah, seorang yang berkulit hitam, hamba. Mana Abdullah bin Ummi Maktum. Mana Abu Hurairah yang fakir, miskin. Mana Salman Al-Farisi, orang asing, bukan orang Arab. Jadi Rasulullah akan tanya orang yang jadi barulah mereka tersedar rupanya dalam Islam. Walaupun Bilal bin Rabah tu dulunya hamba, tapi dia boleh duduk satu hidangan makan sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara orang yang kalau ada apa-apa, nama-nama mereka inilah yang disebut-sebut oleh Rasulullah awal. Bukannya pembesar-pembesar Quraisy dan sebagainya. Bukan kata Rasulullah tak bagi layanan, layan juga. Tapi layanan Rasulullah kepada yang miskin-miskin ni juga sama rata dengan yang lain. Begitulah perempuan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra, atau ingin dapat pelajaran, peringatan yang akan berguna baginya. Ajaran yang kamu ajar Muhammad, kalau kamu ajar dia, mungkin dia dah boleh terus amalkan, dia dah Islam. Tapi kamu duk layan yang tu, belum tentu Islam. Apa dapat manfaat daripada dia orang? Jadi itu yang Allah SWT menegur. Adapun terhadap orang yang merasa kaya, tidak berhajat kepada pelajaran dan tuntunan ni mana pimpinan maknanya orang-orang Quraisy tadi yang dia rasa dia kaya, dia rasa dia hebat, dia rasa dia berkuasa, dia tak perlu bimbingan Rasulullah, tunjuk ajar Rasulullah. Kalau kamu biarkan dia orang pun tak rugi maksudnya. Jadi kadang-kadang perempuan layanlah mengikut yang sepatutnya. Tak perlu nak layan istimewa sangat sampai bukan kata tak boleh layan istimewa, tapi jangan sampai mengabaikan satu pihak yang lain. Perempuan, kalau mengikut fiqh, makruh kita menghadiri kenduri kahwin yang kenduri itu dihadiri oleh orang besar saja, orang kaya saja. Makruh hukumnya. Jemputannya semua orang kaya-kaya, maka kita makruh pergi ke majlis tersebut. Maknanya Nabi tak suka kita buat kenduri panggil orang berada-ada, orang berada-berada je. Sekarang ni banyaklah perempuan kan buat kat 5 star dan sebagainya. Tak pergi pun sebut salah. Meja dah ada nama masing-masing kan. Macam-macam. Yalah, dia orang bayar satu kepala sampai 200-300. Tengok pada hidangan lah. Wallahu a'lam. Selalunya orang kaya-kaya lah perempuan. Tapi yalah, pergi majlis orang kaya ni tak selesa. Kita jadi patung. Kena ikut rentak dia, protokol. Kalau makruh tu macam mana tak payah pergi? Kalau makruh tu macam mana? Kalau pergi pun tak ada apa. Cuma kalau tak pergi pun tak apa. Maknanya kita, kalau dia jemput tu, saya tak dapat pergi. Beritahu awal-awal lah. Wallahu a'lam. Dia kan suruh jawab. Tak beritahu makruh. Alasannya. Dia dah takkan cakap makruh. Saya tak dapat pergi kerana hukum pergi adalah makruh. Itu betul bendul sangat tu. Bagilah alasan yang sepatutnya. Maka kamu melayani dan menghadapinya, mempergantikannya. Fa anta lahu tasadda. Sedang kamu layan dia, sedangkan dia ni istaghna anka. Dia rasa dia tak perlu kamu. Istaghna tu maksudnya dia tak perlu kita. Dia rasa dia tak perlu kita. Dan kamu duk layan dia.
Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal bukan tanggunganmu bila ia tidak mau memperbaiki diri. Maknanya kita, tanggungjawab kita ajak dia masuk Islam. Kalau dia tak nak bagi respon yang baik, kita tak bertanggungjawab. Tidak ada pula Allah kata, kalau orang ni tak masuk Islam, kamu akan disoal. Tak ada. Kalau kita dah buat kerja kita, dia tak nak masuk Islam, itu terpulanglah masing-masing. Kita tak boleh nak paksa dia. Istighna tu dia rasa tak perlu kita. Dia tak perlu kita. Dia rasa dia bebas daripada kita. Sebenarnya makna dia kaya. Makna dia kaya. Orang kaya kan dia tak perlu orang lain. Dia rasa macam dia tak kawan dengan sesiapa pun tak apa, dia kaya lah. Makna dia tak perlu pertolongan Nabi pun. Wa ma 'alaika alla yazakka. Orang yang tak nak, kita tak boleh nak kata apa. Satu. Yang kedua, kita tak tahu siapa sebenarnya yang betul-betul tak mahu terima Islam. Adakah orang yang kita pergi ajak 10 kali tak nak terima, adakah dia tak akan terima sampai bila-bila? Kita tak tahu. Mungkin kali yang ke-11 dia terima. 10 kali pergi tak terima, sekali yang ke-11 mungkin dia terima. 100 kali pergi dia tak terima, mungkin yang ke-101 dia terima. Tak tahu. Jadi Nabi pergi ke rumah Abu Lahab berpuluh-puluh kali ajak dia Islam. Sebab apa? Sebab kita tak tahu adakah dia ni akan kekal mati dalam keadaan tidak Islam, atau satu hari dia akan Islam. Abu Talib pun Nabi tak tahu. Sampai dia saat dia nak mati, Nabi pergi lagi. Ajak dia masuk Islam. Sebab kita tak tahu tentang dekat nak mati dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Adapun orang yang datang, wa amma man ja'aka yas'a, orang yang datang penuh dengan sungguh-sungguh dalam keadaan tak nampak, teraba-raba datang, yas'a, mana berusaha nak datang tu, mengambil masa, mengambil tenaga, datang nak jumpa dengan kamu, dan dia ni pula orang beriman yang benar-benar takut kepada Allah, wa huwa yakhsha, fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya. Fa anta, maka kamu, iaitu Rasulullah, anhu, an Abdillah Ummi Maktum, talaha, kamu tak peduli, abaikan. Jadi itulah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, nak mengajar akhlak yang sempurna kepada kita. Lebih-lebih lagi kepada umat manusia seluruhnya. Jadi perempuan ikut yang Nabi ajar, itulah yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat itu dulu untuk hari ini. Kita baca buku ni sikit. Muka surat 137 Lauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ni'mal idam al-khal. Ni'mal idam al-khal. Sebaik-baik hidangan adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis sahih Tirmizi, Muslim dan juga Ibnu Majah. Cuka yang masak kat dapur tu, Nabi kata sebaik-baik lauk adalah cuka. Betul ke tidak? Perempuan suka makan cuka? Kalau hidang kat suami cuka, mukanya jadi lebih cuka lagi bercuka. Lebih mencuka daripada cuka. Tapi tu haji kat belakang tak kot. Betul tak? Hidang apa saja, belasah je apa yang ada. Nak cerita sebenarnya, bukanlah cuka tu makanan terbaik. Kata Aisyah, dia cerita dia macam ni. Rasulullah pergi rumah isteri dia. Isteri dia angkat roti. Jadi roti saja. Rasulullah tanyalah, nak makan roti apa ni? Roti kosong. Tak ada ke benda-benda lain? Rasulullah, isteri dia kata, tak ada ya Rasulullah. Oh, yang ada hanya cuka. Yang ada hanya cuka. Cuka pula perempuan.
Cuka tamar ni, cuka tamar asli, keruh, pekat. Dia bukan macam cuka yang kita guna kat dapur tu, cuka tiruan yang jernih putih tu. Cuka tamar ni keruh, macam air keladak. Itu cuka tamar. Jadi itulah cuka yang ada. Angkatlah kepada Rasulullah. Rasulullah makan, ambil roti, cicah cuka, makan. Ambil roti, cicah cuka, makan. Lalu Rasulullah cakap, sebaik-baik hidangan cuka. Sebab Rasulullah, nak ceritanya, Rasulullah tak mengutuk makanan. Walaupun dia tak suka, dia tak kutuk. Mana ada cuka sebaik-baik hidangan, perempuan? Nak cerita Rasulullah, dia tak suka kutuk hidangan. Sama jugalah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau kita hidang makanan, makan sama-sama dengan sahabat, Rasulullah dia akan pilih apa yang katanya kegemaran Rasulullah apa? Kaki depan kambing. Kaki kambing yang depan. Perempuan, kaki kambing depan ni tak ada isi sebenarnya. Urat. Tapi Rasulullah ambil sebab apa? Dia agak besar. Jadi bila ambil, sahabat-sahabat tengok, oh Rasulullah pun makan. Dah ada dah yang bahagian dia. Jadi orang lain makan selesa lah sebab Rasulullah dah ada dah bahagian dia. Padahal Rasulullah ambil tu, dia kira dah meraihkan orang lain. Mana dia tak penting kan. Kalau kita pergi mana jeling, yang mana tu, yang tongtol paling besar tu. Tak, aku punya. Sekali belum lagi duduk, orang lain dah ambil. Alamak, dalam hati tu terlepas aku. Itu kalau kita lah, perempuan. Janganlah sampai bergaduh, sudah. Pasal anak-anak, mak ayah bergaduh. Ada dalam video dia viralkan kan. Dekat mana tak tahu. Pergi hantar anak dekat playground, anak main elok je, mak ayah bergaduh. Bergaduh je. Saya kata macam-macam. Jadi begitulah, perempuan. Ni'mal idam awil udmu al-khal. Sebaik-baik hidangan itu adalah cuka. Sebenarnya Nabi itu dia puji. Nabi dengan isteri-isteri dia, mana-mana isteri pun dia akan puji. Dia tak akan cerita keburukan isteri dia. Nabi tak akan cerita keburukan sahabat dia. Nabi tak cerita keburukan makanan. Sebagaimana yang saya cerita minggu dulu ke, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, bagi Rasulullah buah limau. Limau yang masam. Rasulullah makan, tak pelawa sahabat yang lain. Sahabat lain pun dia kata, kenapalah Rasulullah ni selalu makan pelawa je orang lain, tak ada makan seseorang ni. Tapi Rasulullah makan dalam keadaan senyum je. Bila orang yang Rasulullah dah makan habis, sahabat pun tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah tak jemput kami makan? Rasulullah kata, aku takut nak pelawa kamu makan, sebab kalau kamu makan, nanti kamu kerutkan muka sebab buah limau tu masam. Aku makan, aku tahan supaya tak berkerut muka. Makan sampai habis. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mementingkan diri sendiri. Tapi dia tak tunjuk yang dia cuba berselindung. Bukan macam kita setengah tu dia tunjuk yang dia ni kononnya tak mementingkan diri sendiri. Tapi dalam hati tu wallahu taala a'lam. Allah sajalah yang tahu. Kan? Rugi aku ni kan, terlepas aku ni kan. Kononnya nak berkorban untuk orang lain, berpeluh-peluh. Bila orang tak pelawa kan. Wallahu ta'ala a'lam. Nu'man bin Bushair berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u bihi batnahu. Bukankah kamu semua dapat makan dan minum sesuka hati kamu? Padahal aku pernah melihat Rasulullah tidak mempunyai apa pun untuk mengisi perutnya, walaupun sebiji kurma yang kering. Mana pernah dapur atau rumah Rasulullah sebiji kurma kering pun tak ada, perempuan. Habis betul. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan,
Makanan hari ni dia tak simpan besok. Makanan ada hari ni banyak, dia akan bagi sedekah. Dia tak simpan untuk besok. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah berkata, qala rasulu kala. Tak betul. Qala Rasulullah, tak betul. Rasulu lam bagi depan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idam al-khal. Ni cerita orang lain pula. Tadi cerita siapa? Tadi Aisyah cerita, Nu'man bin Bashir cerita. Yang ni pula Jabir bin Abdullah pula cerita. Jabir bin Abdullah ni seorang sahabat yang sempat menyertai peperangan Badar dan juga Uhud. Dan dia gugur semasa peperangan Uhud kemudian. Jabir ni, saya tak ingat, dia syahid dalam satu peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal idam al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Keterangan hadis ini adalah bertaraf sahih. Yang dia sebut selepas tu dilaporkan oleh Ubadah tu adalah sanad dia, sanad kepada hadis tu, yang mengatakan dia sahih kerana dia mempunyai sanad yang baik. Zahdam al-Jarmi berkata, kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bi lahmi dajajin fatanahha rajulun minal qawm faqala ma laka faqala inni ra'aituha ta'kulu shay'an natinan fahalaftu alla akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Kami berada di rumah Abu Musa Asy'ari, lalu kami diberi hidangan daging ayam. Tiba-tiba seorang daripada kami pergi menjauh. Abu Musa bertanya kepadanya, mengapakah kamu menghindar? Lelaki itu menjawab, aku pernah melihat ayam memakan makanan yang menjijikkan. Selepas itu aku bersumpah tidak akan memakan ayam. Abu Musa membalas, marilah makan. Aku pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Maknanya kalau tak boleh, Rasulullah pun makan. Macam biasa saja. Hadis ini juga sahih. Maknanya walaupun ayam tu makan benda-benda yang najis atau sebagainya, bangkai ke apa ke, adakah kita tak boleh makan? Boleh. Dari segi hukumnya boleh. Cuma yang tak boleh tu dia dihabitkan. Itu khilaf di kalangan para ulama. Maknanya ayam tu hari-hari diberi makan ataupun dijadikan habit kepada ayam tu makan benda najis. Kalau tak ada najis ni lapar dia. Maka itu setengah kata makruh, setengah kata haram. Katakanlah ayam ni makanan utama dia adalah babi ataupun khinzir. Hari-hari tuan dia bagi khinzir. Hari-hari bagi khinzir. Maka menjadi habit ayam tu suka makan apa-apa yang daripada khinzir ni. Jadi ayam tersebut hukumnya makruh untuk kita makan. Jadi bukan ayam sajalah sebenarnya. Apa saja binatang yang lain pun samalah. Macam ikan keli ke, ikan patin ke. Kalau ikutkan dia tidaklah sampai jadi haram sebenarnya. Cuma makruh. Walaupun ada pendapat yang kata haram, tapi pendapat tu tak kuat. Kalau perempuan rasa macam nak makan, silalah. Rasa macam tak selera, geli, tak payah makan. Benda yang halal kita tak nak makan, tak ada masalah. Betul tak? Benda yang halal kita tak nak makan, tak ada masalah. Berapa ramai orang tak makan ikan? Berapa ramai orang tak makan ayam? Berapa ramai orang tak makan lembu? Berapa ramai yang tak makan kambing dan sebagainya? Itu biasa. Yang nak makan, semua benda makan pula. Kan? Habis semua sampai tak cukup benda. Habis semua tangkap makan. Itulah. Batu dengan kayu je. Kalau boleh makan tu boleh makan. Safinah berkata, akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Aku pernah memakan daging burung puyuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif.
dilaporkan oleh Al-Fadl bin Sahal Al-A'raji Al-Baghdadi. Dulu perempuan, zaman Rasulullah, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, orang Iraq ni bermasalah. Orang yang kuat membuat pembohongan dalam hadis, orang belah Iraq. Basrah, Kufah, Baghdad. Ini tempat-tempat yang menimbulkan banyak masalah dalam Islam pada peringkat awal dulu. Timbul banyak fitnah. Sayyidina Ali dibunuh dekat Iraq. Perempuan tahu tak? Sa'ad bin Abi Waqqas dilantik menjadi gubernur dekat Iraq, dekat Kufah. Orang Kufah mengadu kepada Omar, Sa'ad bin Abi Waqqas semayang tak sah. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas ni perempuan, 10 orang dijamin masuk syurga. Dia boleh tuduh, dia buat tuduhan, semayang tak pandai, tak sah. Perempuan main. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan dia, sehingga dia jadi tua, menimbulkan fitnah. Tua dia sampai kelopak matanya menutup penglihatan, dan akhirnya dia mati. Macam-macam fitnah. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tak nak lagi merajuk, tak nak jadi gubernur dekat Kufah. Sebab orang Kufah ni banyak buat cerita mengarut, hadis-hadis palsu banyak daripada Kufah, daripada Iraq, daripada dulu. Sebenarnya perempuan, tak tahulah, saya tengok sejarah manusia ni, tamadun. Memang Iraq ni negara yang tak pernah aman. Tak pernah aman lama. Yalah. Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah di Iraq, dengan Aisyah dekat Iraq. Sayyidina Ali dibunuh, Karbala, Iraq. Sayyidina Husain dibunuh, Karbala, Iraq. Sayyidina Hasan dibunuh. Dan ramai sahabat-sahabat yang tak tenang duduk dekat Iraq ni. Iran perang dengan Rom sebelum Islam kat Iraq. Banyak. Jadi negara ni tak pernah aman. Tak pernah aman sampai sekarang. Sampai sekarang negaranya tak pernah aman. Walaupun negaranya berpotensi besar, negara yang maju, negara yang tanahnya subur. Negara Arab ni perempuan, mana nak cari ada sungai yang sebesar Tigris dan Euphrates? Tak ada. Tanahnya sangat subur. Wallahu a'lam. Zahdam Al-Jarmi berkata, banyak lagi tak sempat habis. Kunna inda Abi Musa Al-Ash'ari faqaddama ta'amu wa qaddama fi ta'ami lahma dajaj wa fil qawmi rajulun min bani Taymillah ahmaru ka'annahu maula falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala minhu faqala inni ra'aytuhu ya'kulu shay'an faqaddartuhu fahalaftu an la at'amuhu abadan. Kami berada di rumah Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau menghidangkan makanan, antaranya adalah daging ayam. Di kalangan kami ada seorang lelaki daripada Bani Taymillah. Kulitnya merah seolah-olah hamba sahaya. Lelaki itu tiba-tiba menjauhkan diri daripada hidangan. Abu Musa pun berkata, marilah, aku pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Lelaki Bani Taymillah itu menjawab, aku pernah melihat ayam memakan benda yang menjijikkan. Oleh sebab itu, aku menghindari dan bersumpah tidak akan memakannya untuk selama-lamanya. Hadis ini adalah sahih. Abi Usaid berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu az-zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Rasulullah berkata, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak. Sungguh ia berasal daripada pokok yang diberkati. Puan-puan, pokok zaitun ni bukan dalam hadis je, dalam Quran pun Allah sebut pokok yang diberkati. Syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Pokok zaitun ni adalah pokok yang diberkati. Maka gunalah minyak dia atau sebagainya. Buah dia, kalau ikutkan buah dia ni paling tak sedap. Buah zaitun bukan sedap, orang pahit. Saya dulu mula-mula teruja masa pergi Tanah Arab.
teruja tengok dia orang jual buah zaitun bertimbun-timbun. Macam kita buat jual apa? Rambutan tu dalam lori gitu, dia bertimbun-timbun jual macam tu, kilo-kilo. Kita pun pergi tengok orang Arab beli 10 kilo, 20 kilo, beli seguni. Kita pun nak buat apa? Nak tanya Arab malu. Pergi beli setengah kilo. Beli-beli nak makan macam mana? Buang dalam tong sampah. Rupanya pahit ya Rabbi. Itulah buah zaitun. Tapi itulah yang banyak memberi manfaat buah zaitun tu. Dia jeruk rupanya. Dia orang jeruk. Makan yang jeruk. Yang jeruk pun puan-puan jangan salah pilih yang hijau. Kalau nak beli kat kedai-kedai Arab, hijau tu masin pahit. Masin tu masin yang agak tinggi kadar masin dia tu. Dan rasanya pun pahit. Puan-puan beli yang hitam. Kalau nak beli hitam sedap lah, lemak. Setengah kilo boleh makan. Wallahu a'lam. Kata Rasulullah, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak. Sungguh ia berasal daripada pokok yang diberkati. Dekat rumah saya tu ada seorang profesor daripada UTM. Dulu dia kata minyak yang terbaik dunia ialah minyak zaitun. Yang kedua terbaik minyak kelapa. Minyak kelapa kita ni bukan kelapa sawit. Minyak kelapa tu lebih baik daripada minyak kelapa sawit. Dia kolesterol dia sebenarnya kolesterol yang baik. Tapi kena buat sendirilah. Dia kata sebenarnya lebih baik daripada minyak jagung, minyak matahari. Sebenarnya dari segi kandungan kolesterol, minyak jagung tu dengan minyak kelapa sawit, kalau ikut profesor ni lah. Sebab dia ni Universiti UTM bagi grant untuk dia buat kajian. Dia memang masuk makmal dan sebagainya. Dia kata sebenarnya minyak kelapa sawit bagus. Berbanding dengan minyak matahari, minyak jagung, minyak kelapa sawit lebih baik. Lebih berkualiti. Tapi sebab dia mahal, import, orang Melayu kita ni dia suka benda-benda mahal ni, import ni. Mungkin perempuan yang banyak duit. Tengok ni lebih mahal, ni lebih baik kot. Beli yang mahal. Rupanya yang biasa tu lebih baik. Wallahu a'lam. Umar bin Al-Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu az-zaita wad-dahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin. Makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak. Sungguh ia berasal dari pokok yang diberkati. Perempuan dulu zaman Rasulullah mana ada minyak lain? Minyak zaitun ni ada. Jadi Rasulullah guna untuk sapu rambut, janggut dan sebagainya. Dan seluruh badan mengguna minyak zaitun. Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Rasulullah menggemari buah labu. Labu Rasulullah suka makan. Bila dibawakan makanan ataupun mendapat undangan, aku akan mengikut Rasulullah dan menghidangkan makanan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab aku tahu Rasulullah menyukainya. Hari ini dari segi perubatan pun bagus kan labu. Satunya segi kandungan beta dia tinggi. Dan biji labu tu bagus untuk dimakan. Anti kanser ke macam mana? Saya dengar. Biji labu tu. Koci tu dia ada kandungan lain lah tu. Wallahu alam lah. Biji labu yang belum proses tu adalah lebih baik. Jabir bercerita, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu indahu dubba yuqatta faqultu ma hadha qala nukaththir bihi ta'amana. Aku berkunjung ke rumah Rasulullah, aku melihat ada buah labu yang sudah dipotong-potong. Aku bertanya, mengapakah buah labu ini dipotong-potong? Baginda menjawab, dengan memotongnya begini, makanan kita menjadi banyak. Maknanya boleh makan ramai lah. Perempuan kalau ada anak ramai,
potong ikan kecil-kecil. Ha? Yalah, kalau bagi dia seekor-seekor, seorang seekor, nanti tak cukup pula kan. Kalau anak ramai, kalau anak tak ramai tak apalah. Orang yang anak ramai dia tahu macam mana nak bagi anak dia cukup makan. Goreng telur dadar potong kecil-kecil. Ha? Apa dia? Tolong suapkan lagi, takut nanti suap sendiri dia tak pandai nak makan macam mana. Wallahu a'lam. Anas bin Malik, kita baca satu dua hadis lagi. Anas bin Malik bercerita, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas, فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلي فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Seorang tukang jahit menjemput Rasulullah datang ke jamuan makan yang disediakannya sendiri. Lalu aku bersama dengan Rasulullah ke majlis jamuan makan itu. Tuan rumah menghidangkan roti gandum, kuah berisi labu dan daging untuk Rasulullah. Aku melihat Rasulullah mencari-cari labu di dalam piring hidangan. Sejak itu aku menyukai labu tersebut, kata Anas bin Malik. Hadis sahih. Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah menyukai manisan dan madu. Hadis juga bertaraf sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan juga At-Tirmidzi. Atha bin Yasar melaporkan annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa akala minhu thumma qala ila as-salah wa ma tawadda. Ummu Salamah menghidangkan lauk daging panggang kepada Rasulullah. Beliau memakannya lalu mendirikan salat tanpa mengambil wuduk semula. Sebab apa perempuan? Sebab makan daging yang disentuh oleh api ini khilaf. Ada hadis yang mengatakan kalau kita makan makanan tu disentuh oleh api, bakar, panggang atau sebagainya, batal wuduk, membatalkan wuduk. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan hadis itu telah dimansuhkan dan diganti dengan hadis yang lain yang tidak membatalkan wuduk. Wallahu a'lam. Tapi ada setengah mazhab yang masih berpegang makan makanan yang disentuh oleh api batal wuduk. Sama juga dengan makan daging unta. Imam Syafi'i dia kata hadis yang mengatakan makan daging unta batal wuduk telah dimansuhkan. Tapi Imam An-Nawawi bila dia datang, dia juga bermazhab Syafi'i, dia kata makan daging unta hadis tu masih kekal. Dan bagi pendapat Imam Nawawi, siapa makan daging unta nak semayang kena ambil wuduk lain, kerana wuduk dia telah batal. Ya? Tak, daging biasa. Daging unta dah masak lah. Tak tahu lah pasal apa. Batal wuduk. Makan daging unta batal wuduk. Gitu je lah. Yalah, kalau kira tidur kenapa batal wuduk? Kenapa tidur batal wuduk? Dan Rasulullah cakap batal. Wallahu a'lam. Macam-macam. Sebenarnya perempuan, kalau kita belajar fiqh, kita tengok kalau segi khilaf-khilaf luas lagi. Macam Sayyidina Ali, dia berpegang menyentuh kemaluan sendiri tidak membatalkan wuduk. Menyentuh kemaluan sendiri tidak membatalkan wuduk. Dia kata aku sentuh kemaluan aku sendiri, tak ada rasa apa-apa pun, kenapa batal wuduk? Sayyidina Ali cakap bagi dia tidak membatalkan wuduk. Tapi sebab kita ni kita tak tahu asal usul, kita belajar dah macam tu dah, kan? Jadi kalau orang cerita tu kita rasa macam pelik pula, kenapa pula perlu batal wuduk? Wallahu a'lam. Yalah, kalau nak kira banyaklah. Wallahu a'lam. Setakat tu dululah perempuan. Kita berhenti, sambung kemudian lah insya-Allah.
Hadis yang ke 159 insya-Allah.